Jam di auditorium menunjukkan tepat pukul 4 petang. Dan sekali lagi kita bersiaran untuk Imbasan Akademi Fantasia pukul 4 petang, sejam selepas berakhirnya konsert Akademi Fantasia yang ketiga, di mana kita dapat saksikan penyingkiran pelajar yang ketiga pula, iaitu Rich, yang merupakan pelajar lelaki yang pertama meninggalkan Akademi Fantasia. Dan untuk pengetahuan anda, mulai pada minggu hadapan, konsert Akademi Fantasia akan bersiaran semula pada hari Sabtu pukul 8.30 malam dan imbasan pukul 12.30 tengah hari Ahad. Jadi secara langsung kali ini Imbasan Akademi Fantasia kembali menemui anda. Apa khabar? Saya Azhar J. Nawawi dan akan terus menemani petang anda ini. Kita ada banyak perkara yang ingin kita perkatakan sepanjang minggu ini saja. Macam-macam yang dapat kita baca di akhbar, macam-macam yang dapat kita faham melalui ketidakpuasan hati pengkritik di luar sana melalui saluran @15, dan juga kita akan membicarakan tentang penyingkiran. Jadi kita ingin ucapkan selamat datang kepada sekali lagi Cik Rozina Aziz, Ketua Program Melayu Astro, dan juga pengkritik kita petang tadi, Pak M. Rajoli dalam Imbasan Akademi Fantasia. Baik, Pak, terlanjur Bapak dah datang sini. Bapak tengok tadi bagaimana persembahan pelajar-pelajar secara keseluruhan? Saya nampak pelajar-pelajar telah menghayati apa yang mereka belajar daripada guru-guru yang ada di sinilah. Satu perkembangan yang baik. Tapi saya sedih pun tak sangka yang Rich akan terkeluar tadi. Oleh sebab benda ni kita tidak tahu. Mungkin dia sudah buat sebaik mungkin dan cara-cara dia tu menyanyi semuanya bagus. Oleh sebab kita ada undian dengan penonton. Jadi mungkin penonton memilih, kita tidak tahu. Jadi masa siaran, Pak, masa siaran, waktu siaran itu diudarakan juga mungkin memainkan peranan yang penting. Ada yang mengatakan kalau ia dilakukan pada hari Ahad menyebabkan semua pengundi-pengundi yang berada di pantai timur, khususnya Kelantan dan juga Terengganu, tidak dapat mengundi kerana mereka bekerja. Jadi ini menyebabkan Karen tersingkir minggu lalu kerana undiannya kurang, kata mereka. Dan adakah ini ada kebenarannya sedangkan Faizal masih lagi berada di Akademi Fantasia? Bagaimana Cik Rozina? Kalau dari segi penukaran waktu siaran tu, seperti kita dah sebutkan sebelum ni, waktu siaran tu ditukar sebab kami merasakan jika adanya percanggahan waktu masa siaran konsert Akademi Fantasia dan perlawanan World Cup, maka kami jangkakan memang lebih ramai penonton yang tidak berpuas hati. Jadi sebab kami perlu sensitif kepada kehendak pelanggan-pelanggan kami di luar sana yang ramai kedua-duanya mereka nak tonton. Jadi kita perlu menukarlah, sebab kita tak boleh tukar waktu siaran perlawanan World Cup kan. Jadi kita tukar waktu siaran untuk konsert. Kalau dari segi undian tu, Azni tanya pasal undian tadi. Saya rasa kalau kami memang tidak ada membuat perancangan untuk influence undi kepada pelajar-pelajar dari negeri-negeri mana. Jadi kalau kita lihatkan di hujung rancangan kedudukan carta undian para pelajar di hujung konsert, tapi pada pandangan saya, InsyaAllah lah selama ni kita rasa tak ada kesan kepada pelajar-pelajar dari negeri-negeri pantai timur, walaupun pada waktu siaran konsert mereka bekerja dan ada juga yang bersekolah. Jadi bukanlah menjadi faktor utama, Pak. Pak, kalau ikutkan, akan terganggu ke Pak Akademi Fantasia punya rancangan dengan bola ni, Pak? Kalau dibuat serentak, akan terganggu ke? Peminat dia sama ke macam mana? Mesti terganggu sebab peminat bola itu ada juga yang meminati Akademi Fantasia ni. Satu inisiatif yang dibuat oleh Astro dah bertukar waktu. Saya pun tak sangka sebab ini dah 4 tahun Astro tak pernah berubah waktu. Pada kali ini dia telah ubah pada siang hari pula. Saya mikir mesti juga ada kesan sampingan daripada hari minggu orang bekerja, di sini bercuti, di
Kelantan atau di negara yang bekerja, mungkin ada sikit sebanyak kesan. Tapi diorang kata sebenarnya Astro ni takut dengan undian nanti ataupun jumlah tontonan dan undian masuk kurang sebab dilakukan pada waktu World Cup. Sedangkan Academy Fantasia mempunyai nyawa dan kekuatannya sendiri. Mengapa kita harus takut kepada penjadualan World Cup? Kita bukan masalahnya bukan sebab takut atau apa ya. Sebab kita kena hormat penonton kita. Jadi kalau hari Sabtu bagi minggu ini dan minggu yang sudah memang ada pencanggahan masa. Jadi memang kita fikirkan juga sama ada patutnya kita buat pada hari Sabtu petang ke atau hari Ahad petang. Sebab kalau nak tunjukkan juga hari Sabtu malam tu memang ada masalah. Maknanya kita tak menghormati penonton yang nak menonton dua-duanya sekali. Tapi bila kita buat perancangan Sabtu petang tu, kita rasa terlalu awal untuk para pelajar. Sebab mereka maklumlah berapa hari je ada nak buat persiapan sebelum membuat persembahan secara langsung. Jadi keputusan dibuat agar kami tukar waktu siaran kepada hari Ahad tengah hari. Okey, ini saya sebenarnya diminta untuk pergi ke commercial break sekarang, tapi saya teruja nak tanya soalan ni Bapak sebagai pengkritik di bawah sana tadi. Apa pandangan Bapak bila ada pengkritik kita yang terus memperkatakan tentang jangan gunakan dadah dan juga ganja semasa selepas saja Faizal membuat persembahan dan iklim pula Salim muncul di atas. Jadi kat Bapak yang memberi kritikan di bawah tu, bagaimana perasaan Bapak? Sebab kita selalu dengar artis-artis kita ada menggunakan dadah juga ya. Jadi elok juga Adeline itu cuma beri peringatan. Saya tidak nampak peserta-peserta Akademi Fantasia tadi menggunakan dadah sebab tidak ada riak muka pun. Tapi ingatan Adeline itu adalah satu ingatan yang baik. Sebab benda ni banyak menjala di dalam negara kita. Yalah, tapi yang menjadi persoalannya kenapa ketika munculnya Salim baru perkara ini ditimbulkan. Jadi Rosie ada nak kata apa-apa? Saya rasa kita kena step back. Message yang diberikan oleh Adeline tu adalah message yang positif. Tapi di sini saya cuma nak menjelaskan message tu tak ada kena-mengena lah dengan mana-mana pelajar di Akademi Fantasia. Dan hostnya, jangan pula ada pendapat yang berlainan pula. Sebab nanti host dia kata dan hostnya dan hostnya juga lah dan semua-semuanya lah. Sebab semua pelajar-pelajar sebelum masuk memang kita hantar untuk buat medical check up. Jadi semuanya kita kira clear lah. Bebas daripada anasir-anasir sedemikian. Baik, terima kasih kepada Pak M dan terima kasih kepada Cik Rozina kerana menerangkan dan juga memberi perhatian kepada perkara-perkara yang mungkin akan menjadi perbualan kita selama seminggu ini. Kita akan berhenti di sini seketika, tapi sebelum itu ni ada lagi konsert punya minggu pertama pun dah keluar CD-nya. Jadi kepada anda bolehlah dapatkan CD konsert yang pertama ini untuk menjadi koleksi anda. Jadi CD ini adalah di antara lagu-lagu yang dinyanyikan seperti lagu-lagu di zaman Allahyarham Tan Sri P. Ramlee Ai Twist, Jangan Tinggal Daku, Perwira Nok dan Tidur Pemesir dan macam-macam lagi. Baik, dapatkan harga di pasarannya RM21. Kita berhenti seketika, kita kembali selepas ini. Baiklah, masih lagi bersiaran secara langsung imbasan Academy Fantasia. Dan kita masih lagi nak membicarakan tentang perkara-perkara yang dibualkan, yang diperkatakan di luar sana. Jadi kita dapatkan orang yang betul untuk menjawab apa saja persoalan berlaku sepanjang seminggu yang lalu. Jadi antara perkara yang diperkatakan ialah pakaian. Pengkritik kita minggu lalu ia betul mengkritik tentang pakaian pelajar-pelajar itu, walaupun mereka tahu pakaian itu bukan pilihan mereka
hanya disarungkan dan memakai mengikut kreativiti dan juga alasan daripada pihak penerbitan. Jadi di sini saya ingin perkenalkan kepada anda Cik Zaihani, Ketua Pakaian dan Solekan Astro, yang akan menjawab persoalan-persoalan itu, dan juga Kevin Zari, Penasihat Pemakanan dan Kecergasan, yang akan menjawab tentang role ataupun tugas-tugas beliau yang selama ini kita nampak agak kurang terselah dalam Akademi Fantasia selama 3 minggu yang lalu ini, dan juga berat badan pelajar-pelajar yang nampak gayanya ada yang tidak turun-turun malah bertambah naik. Jadi Zai, macam mana ceritanya bila mengkritik pakaian yang Zai berikan kepada pelajar-pelajar, terutama macam pakaian Zila minggu lalu? Jadi macam mana? Dari tidak kesesuaian tu. Tidak kena, macam dia kata dia tidak tahu macam mana dia nak relate pakaian itu dengan lagu yang Zila nyanyi. Okey, kita sebelum kita menyediakan pakaian, kita terlebih dahulu mendengar lagu tu. And then kita cuba stylekan sesuatu image lah untuk pelajar tu. And then sebelum bersiaran, kita adakan peperiksaan kamera, di mana panel kita terdiri daripada saya, penerbit kanan, pengarah, akan menilai dan menyetujui that keterampilan yang sesuai tu. So kalau pengkritik kata tidak sesuai, saya rasa itu adalah cita rasa ni adalah satu perkara yang amat subjektif. Even masa Adlin buat komen minggu lepas tu pun, sebaik saya selepas Adlin buat komen, franchise Capitas kata baju tu sesuai. Dan dia kata baju tu menarik dan sesuai sebagai usia yang remaja. So jelas kelihatan ini adalah satu perkara yang amat subjektif. So lain orang, lain pendapat dia. Dan itu belum lagi diambil kira penonton di rumah. Dan ada pula yang mengatakan Zai mempunyai masalah dalam pemilihan pakaian apabila ada di antara kita kena ikut guideline, dan juga pada waktu yang sama pelajar itu badannya agak sukar untuk dimuatkan dengan pakaian-pakaian yang diberikan, kadang-kadang amat mengecewakan juga bagi pihak Zai. Jadi macam mana agaknya Kevin, bila berlaku pelajar-pelajar ini masih lagi makan makanan yang enak-enak adakah ini salah akademi ataupun salah pelajar itu? Salah akademi lah. Sebenarnya salah kedua-duanya, akademi dan juga pelajar. Salah akademi, makanan yang ditaja merata-rata. Jadi bila pelajar senang, memang duduk, memang makanan dah ada. Jadi orang pun sambil berbual-bual makan all the time, panjang hari. Dan mereka tiada waktu untuk bersenam kerana tiada adanya perlengkapan fitness sebelum ini. Semalam baru penaja menghantar equipment fitness ke akademi. Jadi pada minggu hadapan, esoknya boleh bermula kelas fitness dengan sepenuhnya lah. Jadi kenapa tidak ada sedikit masa diluangkan untuk sesi aerobik ke? Ada, tapi tak secukupnya. Tak cukup. So, saya pun hanya jadualkan untuk berada di akademi sekali seminggu sahaja. Kerana fitness ni bukan perkara utama bagi Akademi Fantasia. Tapi ramai yang menganggap saya akan datang setiap hari. Tapi sebenarnya memang berdasarkan pada jadual, only once a week lah, sekali seminggu sahaja. Okey, jom kita saksikan antara pakaian-pakaian yang diberikan. Kita kembali lagi dengan topik ini selepas ini. Yang terapung di langit ketujuh, sememangnya seakan bicu berhenti. Tapi sini jalan, hatiku rindu orang jauh, tak luput dari terpaksa aku rela sendiri, kena terpaksa lalu aku menangis, meninggalkan semua yang ku cintai.
Tapi awak selesa tak dengan pakaian awak ni? Tak, cakap terus terang, Selesa. Saya tak selesa tengok. Sebab saya rasa dia punya appearance awak dengan lagu ni, mungkin saya salah, tapi dia tak kena langsung. Kalau awak kelihatan lebih anggun, ini bukan salah awak tapi awak sebagai performer, awak boleh demand, awak nak apa yang awak boleh, yang bersesuaian dengan konsep awak. Sebab semuanya akan menyumbang kepada sejauh mana saya akan tertarik dengan persembahan awak. Saya pun nak cakap sebenarnya benda yang Adeline cakap je sebenarnya. Saya rasa awak tak selesa pakaian macam ni. Dan saya rasa pakaian dengan lagu tu pula mungkin dia tak ada communication hari ni. Kan? Dan pakaiannya terasing daripada lagu yang nak didendangkan. Saya rasa lagu-lagu seperti yang macam tadi tu berkembang lagi bagus lah. Memang tak kena dengan pakaian dia. Saya cakap tu pasal apa? Kalau pakaian ni dah cantik dah, lincahkan sikit lagi cantik sebenarnya. Oh, maksud Pak Emrah Joli pakaiannya cantik tapi dia punya tak kenalah, tak seimbang. Okey, sekarang ni saya ada di antara kritikan tu kata awak sebagai performer, awak berhak untuk demand pakaian. Boleh ke pelajar kita demand pakaian apa yang dia nak pakai? Cik Zai. Dia boleh memberi suggestion, and then kita akan fikirkan sama ada sesuai dengan persembahan dia dengan lagu dia. Dan kita boleh ambil kira, tapi sampai saat ini tak seorang pun yang cuba memberi pandangan yang apa yang diorang nak pakai. Tapi kalau kalau kita nak fikirkan tentang grandness atau glamorousness, sebenarnya diorang ni program ni berkonsepkan daripada kita menunjukkan peningkatan daripada 0 ke 10 contohnya. So maknanya minggu pertama tak berapa cantik, minggu kedua tambah cantik, tambah cantik dah bertambah. Tapi masalahnya Salimah minggu pertama dah macam pakaian final. Itu because kita minggu pertama tu tema tribute kepada P. Ramlee. So kita nak juga grandkan production tu. Dan itu antara jawapan dan kita harap dia dapat menjawab semua persoalan-persoalan. Tetapi masih lagi ada pelajar yang semput. Ni macam mana ni cikgu menyanyi semput? Kemudian bagaimana nak kontrol peluh lele-lele tu cikgu? Fitness ni tak boleh dicapai dalam seminggu dua. Saya dah bagi tahu dengan pelajar dan para pengajar bahawa fitness ni dengan masa, sebab dia punya fitness level tak tinggi, jadi peralatan dan equipment untuk mereka menaikkan tahap fitness pun tak ada lagi. Semalam baru sampai. Jadi sekarang kita mulakan latihan fitness untuk menaikkan dia punya level fitness, tapi ia akan mengambil masa, mungkin lebih daripada dia punya lifespan di akademi lah. Tapi fitness ni adalah satu untuk panjangan lah untuk seluruh kehidupan kan. Bukan sepanjang dalam akademi aja. Okay, kita lihat rakaman ini. Inilah rakaman yang paling menakutkan pelajar-pelajar setiap pagi Isnin. Kita buat lain. Thank you. Tengah nyaman tak? Nyaman gila tu. Kalau itu nak cousin-cousin yang hantar ni kan. Right. Assalamualaikum. Lagi dengan lu. Stop. But stick to your plate first. Thank you. Rin, nak tak? Kamu rasa macam ya? Kita makan. Kau biar betul. 49.5. Ringan dia. Ni naik dah ni. Saya 47 datang sini hari tu. Tak panggil? Macam mana? Best part. Tengok depan. Jangan tengok bawah. 57. Last week tu. Nak lah tu kan last week. Dah. 58 turun. Okey. Fine tu sikit. 65.5. Yes! Turun Ya. Last week 66.5 turun 1 kilo. Ya. 11 kilo. Kat pos ni tidak. Tapi tidak kat mungkin. Jarang nak bawa. Ambil tu premier. 50.5 Mama tu berat. Minggu lepas Sama je. awak naik 500 gram. Mata kerai. Tengok depan.
sikat tak? Cik bawa sikat tak? 5-8. Tak boleh ikat terus. Abang. 7 bang semalam. 5-8. Itu 5-8. Okey, itu dia. Apa nak komen, Kevin? Komen sikit lah. Yang pertamanya bagi cikgu, bagi saya, confidence dan penampilan diri adalah your own choice, ya. Bukan saya akan memaksa pelajar untuk capai goal macam ni macam tu. Ia adalah pilihan individu. Pelajar masing-masing harus tahu diorang punya masa depan macam mana dan harus faham audience punya demand macam mana supaya mereka boleh apply dan mencapai impian tersendirilah. Contohnya bukannya berapa cantik dan seksi. Mungkin pelajar yang kurus sikit rasa kurang seksi kerana satu perasaan dalaman, bukannya dari segi luar sahaja. Okey. Yang kedua, ada lagi. Sila. Sorry. Lakukan dengan daya yang paling cepat sekali. Yang keduanya, makanan tu saya tak boleh swap hari-hari. Mereka perlu jaga makanan dengan tersendiri. Saya memberi panduan cara memilih makanan yang seimbang. Rasanya Kevin kena terus berada di situ setiap masa. Bila tengok Kevin, barulah diorang akan berhenti makan. Bila Kevin datang sekejap je, jam itulah baru diorang berfikir pasal pemakanan dan juga kecergasan. Okay, terima kasih kepada Zai, terima kasih kepada Kevin, dan kepada anda juga terima kasih kerana terus memberikan pendapat anda. Dan sebentar lagi apabila kita kembali, kita akan juga memperkatakan antara pendapat yang telah anda berikan, antara topik yang telah anda perkatakan, iaitu topik apabila pengkritik sehebat-hebat suka mengkritik pelajar yang dah terpentas, dan apakah perasaan keluarga pelajar yang berada di bawah. Jadi ini dia ada lagi satu saya ingin perkatakan tentang CD yang terbaru berada VCD ya. Ini adalah VCD konsert minggu pertama juga turut berada di pasaran seperti CD juga. Ia akan memperkatakan tentang lagu-lagu yang dijanjikan oleh kesemua 12 pelajar, menyampaikan lagu-lagu nostalgia Allahyarham Tan Sri P. dan Puan Sri Saloma. Okey, 2 VCD dalam satu harga cuma RM19.90. Kita jumpa selepas ini. Terima kasih sekali lagi, dan kita akan kembali dengan keluarga pelajar yang dikritik hebat sebentar nanti. Baiklah, kita kembali sekali lagi. Imbasan Akademi Fantasia akan terus menemani anda petang ini untuk kita memperkatakan lagi antara topik yang hebat diperkatakan di luar ialah apabila kritikan Bob yang agak pedas pada Rich ketika konsert yang lalu ya, minggu lalu jika anda saksikan, di mana Bob begitu tidak puas hati dan ada perkataan yang agak sensitif disebutkan. Jadi Rich di atas dan keluarganya berada di bawah. Dan saya bawakan untuk anda bapa ayah kepada Rich, Datuk Lawrence Gimbang, yang akan bersama dengan kita untuk menyatakan apa perasaan Datuk apabila Bob secara terbuka memberikan kritikan yang sebegitu pada Rich pada konsert yang lalu. Ya, terima kasih Encik Ajnil. Kritikan yang membina memang kita lalu-lalukan, dan dengan kritikan itu pelajar-pelajar boleh memperbaiki persembahan masing-masing. Dan kebanyakan kritikan yang dikeluarkan itu kebanyakannya okey lah, boleh diterima. Namun pada minggu yang lepas, kritikan Bob Lokman itu adalah tidak begitu baik dan tidak sesuai dengan bangsa kita di Malaysia ini, di mana kita dikenali sebagai satu bangsa yang penyayang, yang sopan santun. Seperti dia mengeluarkan perkataan munafik. Saya betul-betul very disappointed. Pasal perkataan itu mungkin dia main-main, tapi this is not the place for you to play, you know. So itulah satu kritikan yang tidak baik. Sebab pelajar-pelajar yang 20 orang dan 12 orang itu adalah they are not professional, they are students. So dia datang sini dengan belajar. Dan apabila saya melihat mereka ini dengan begitu rapat sekali dari Johor, dari Terengganu, dari Sabah, Sarawak, I'm very happy. Seakan-akan mereka itu adalah anak saya. Dan sedih bila melihat mereka ini berpisah. Dan apabila Datuk, setiap minggu Datuk akan turun ke Kuala Lumpur untuk memberikan semangat kan. Jadi bagaimana agaknya reaksi keluarga apabila Rich mendapat kritikan yang sebegitu hebat? Of course, sebagai parents, I think semua ibu bapa lah
Bila anak kita ini dikritik, membina, kita mengalu-alukan. Tapi bila kritikan itu melampau batas, menggunakan perkataan-perkataan yang sesat, memang ibu bapa, saya pikir bukan saya saja, semua pun akan merasa disappointed dan sedih. Dan adakah Datuk rasa akibat daripada diary juga antara sebab ramai penyokong-penyokong Rich ada yang berhenti mengundi di diary juga ada menunjukkan Rich diminta keluar daripada kelas belajar dan keluar daripada kelas menari. Jadi apa komen Datuk pula? Saya pikir it's human nature lah. Dalam kehidupan sehari ini ada yang mengutuk, ada yang memperangsangkan, tapi overall I think he did his best lah. Ya, okey, kita saksikan rakaman ini untuk mengingatkan kita kembali apa yang berlaku dalam Diary Akademi Fantasia apabila Rich masih lagi di sana. Kita saksikan. Renungan muda-mudi berpandangan bersiaran di taman sana, penuh hati dengan ramah hati penuh hati. Macam mana Amirul? Ya. Penuh hati. Dia dah biasa, that's the thing. Penuh hati. Salah. Hati. Keluar. Panggil Karen. Keluar. Keluar kamu. Ya, sebenarnya paling pantang perlakuan munafik dalam persembahan. Walaupun anda kata anda bermain gitar, tapi saya rasa kalau kereta tu dah kereta buatan Malaysia, tak payah nak jadikan kereta buatan England. Berlaku betul lah dalam persembahan, berlaku jujur. Saya ini dijemput datang. Kalau dia jual tiket, kata nak tengok konsert awak macam ni, saya tak datang. Sedih saya tengok awak macam ni. Pula tu lagu-lagu, tu lagu yang diketahui oleh ramai orang-orang macam saya ni. Awak tengok rambut saya putih, awak tak nampak? Lagu tu lagu zaman saya, awak buat macam tu. Kalau saya marah, awak macam mana awak nak buat? Kritikan apa yang buat kamu sebenarnya terlampau sedih? Yang satu pun mungkin satu pun komen yang baik tidak diberi. Sebab saya bagi yang semua yang saya nak beri. Okey, kita mula dengan Adlin. Apa yang kamu ingat yang Adlin cakap? Macam yang dia cakap macam tarik-tarik suara tu yang di akhir lagu macam sesuatu yang tak berapa lah. Itu semua orang boleh buat macam tu. Tapi waktu saya buat macam tu, saya mau cuba trying to to create something different. Yeah, to do something that people will like lah. Like say, oh wow, Rich can do it. Rich can do it. So things like that. So. Itu dia antara paparan yang kita perkatakan tadi. Jadi Datuk, selanjut Datuk dah dekat sini kan, orang kata antara kritikan itu menyebabkan undian Rich orang terpengaruh dengan apa kritikan itu dan menyebabkan undian tidak menyebelahi Rich. Mungkinkah ada pengaruh kritikan itu terhadap undian yang diberikan pada Rich? Maybe. Tak tahulah, tapi maybe. Dan ada juga kata Rich sebenarnya hanya disokong oleh keluarga Rich sahaja dan sehinggakan pihak Datuk menghantarkan undian yang banyak setiap minggu untuk membantu anak sendiri. Mungkin ke itu berlaku, Datuk? Itu tak betul lah. Saya hanya membelanjakan 100-200 satu hari saja. Because I believe that he got a lot of fans. So itu tak betul lah. Dan kalau begitu sehingga Rich terkeluar pada minggu ini mungkin menandakan Datuk sendiri sudah berhenti menghantar undian. Kalau betul lah Rich hanya bergantung kepada undian kaum keluarga kan. Jadi kita nak tanya juga Datuk dah dekat sini. Adakah Rich patut meninggalkan Akademi Fantasia minggu yang ketiga ini bagi pandangan Datuk? Saya tidak menyangka dia keluar begitu awal. I expect him to go for maybe 5, 6, 7 weeks because saya percaya Rich ini seorang, not because he's my son, seorang
penyanyi yang berbakat. Dan I believe in him. Okey, terima kasih. Itu dia ayah kepada Rich, Datuk Lawrence Gimbal. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama, dan kita akan bersama dengan Rich sebentar lagi. Jadi jangan ke mana, kita kembali semula selepas ini. Hai, sekali lagi kita bersua kali ini. Mungkin ini adalah detik pertama saya berbual dengan adik saya Rich dalam suasana yang berbeza. Kalau dulu ia sebagai pelajar Akademi Fantasia, kini Rich bergelar bekas pelajar Akademi Fantasia. Anda dah saksikan bagaimana degupan jantung kita berdegup pantas dan terkejut apabila nama Rich diumumkan sebagai pelajar yang ketiga meninggalkan Akademi Fantasia. Jadi untuk anda, kita akan imbas kembali detik itu. Ucapkan selamat tinggal kepada Rich. Rich akan meninggalkan Akademi Fantasia. It's okay. Jelas keakraban mereka, dan kita dapat saksikan Rich sebagai pelajar lelaki yang pertama, dan kali ini baru dirasakan oleh pelajar lelaki di Akademi Fantasia apabila rakan seasrama mereka, sehostel dengan mereka, tiada lagi gelak ketawa di kamar tidur bersama-sama dengan Rich. Dan itulah agaknya yang dikatakan nasib Rich sampai di sini. Jadi seperti Karen juga, kita selepas sahaja selesai Rich keluar daripada auditorium ini, Rich diletakkan di sebuah bilik khas untuk beliau bersama dengan perasaan beliau sendiri. Sebaik sahaja diumumkan sebagai pelajar yang tersingkir. Kita saksikan detik itu di mana bagaimana Rich menerima keputusan yang anda lakukan. Dari sore. Ya cukup ya kami nanti. Ketika beginilah semangat dari kaum keluarga diperlukan untuk pelajar-pelajar Akademi Fantasia. Kalau di dalam akademi, keluarga mereka adalah adik-beradik mereka, yang saya panggil adik-beradik mereka, walaupun mereka datang daripada latar belakang yang berbeza, negeri yang berbeza. Tapi ketika apabila penyingkiran keluarga, Rich nampak gaya terus menyokong keputusan anda dan akur kepada keputusan anda. Jadi
saya ingin jemput untuk bersama anda. Kalau anda mempunyai apa-apa soalan untuk Rich, boleh anda dial 03-7954-9341, 03-7954-9341. Kita terus bersama dengan Rachel L. Gimbang. Kini begitu susah perjalanan awak, Rich, dengan lagu yang bukan menjadi makanan awak diberi, dengan kritikan yang hebat daripada pengkritik, dengan arahan yang agak tegas daripada tenaga pengajar di dalam kelas, dengan masalah awak menghafal lirik. Dan kini awak tersingkir pula. Susah nampak gayanya, macam-macam cubaan yang ada pada Rich. Bagaimana Rich menerima semua dugaan ini? Rich, saya berasa pertama sekali berasa bangga lah sebab memasuki Akademi Fantasia. Tidak pernah pula terfikir dapat masukkan. Tapi bila masuk tu bermacam-macam jenis cabaran terpaksa dilalui. Tapi saya tetap berjuanglah untuk meneruskan pelajaran saya di Akademi Fantasia. Jadi bila Rich melalui dengan kritikan, adakah nampak Rich agak tertekan apabila bersama dengan pelajar-pelajar lain dan juga sesi bersama Dr. Fazli? Adakah itu ada satu ketika Rich rasa macam dah give up? Saya cuba sedaya upaya. Bila saya masuk, saya tahu satu perkara yang saya patut buat adalah untuk berjaya. Untuk berjaya, saya terpaksa belajar dan terus mencuba sedaya upaya walau apapun lagu yang diberi. Tapi apabila saya memberi itu lepas diberikan kritikan yang sebegitu kan, mungkin terasa sikit lah sebab saya memberi yang sedaya upaya. Okey, kita tenangkan Rich seketika. Kita akan kembali selepas ini terus berbual dengan Rich dan anda terus jika anda punya soalan, jika ada peluang dan ketikanya anda boleh menelpon kami. Okey, kita jumpa selepas ini. Kelima akan menerima sebuah trofi sumbangan Astro, sebuah beg pakaian jenama Samsonite, barangan Osim dan pakej percutian ke Beijing tajan Pearl of the Orient Travel and Tour Malaysia Sendirian Berhad. Manakala pemenang tempat keempat akan membawa pulang wang tunai RM3,000 sumbangan Hotlink bersama sebuah trofi sumbangan Astro, sebuah beg pakaian jenama Samsonite, telefon bimbit tajan M-Mobile Sendirian Berhad, barangan elektrik tajan AOA Elektronik Sendirian Berhad, barangan Osim dan pakej percutian ke Beijing tajan Pearl of the Orient Travel and Tour Malaysia Sendirian Berhad. Manakala pemenang tempat ketiga Akademi Fantasia musim ini akan menerima wang tunai RM5,000 sumbangan Hotlink, sebuah trofi sumbangan Astro, sebuah beg pakaian jenama Samsonite, telefon bimbit tajan M-Mobile Sendirian Berhad, barangan elektrik tajan AOA Elektronik Sendirian Berhad, barangan menarik tajan Osim dan pakej percutian ke Paris selama 5 hari 4 malam tajan L'Oreal Paris. Imbasan Akademi Fantasia kembali sekali lagi bersama dengan Rich. Okey Rich, Lotte adalah pelajar yang amat terganggu apabila Rich diumumkan sebagai pelajar yang tersingkir. Dan tangisannya bukan berakhir di atas pentas, juga berakhir berterusan di bilik pakaian. Jadi apa sebenarnya keakraban antara Rich dengan Lotte sehingga Lotte begitu berat untuk melepaskan Rich keluar?
Mungkin kerana Lotte ni mengambil berat tentang saya. Lotte ni jenis orang dia yang penyayang lah. Dia banyak tolong saya waktu dalam Akademi Fantasia ni. Sejak mula lagi waktu sebelum Top 20 itu kan, pun dia selalu bagi nasihat. Lepas tu Lotte dengan saya banyak kongsi masalah lah. Dan Lotte adalah antara rakan lelaki yang paling rapat. Ya, dan saya tahu rakan perempuan yang paling rapat dengan Rich adalah Velvet. Dan Velvet juga agak tersentuh. Jadi bagaimana perasaan Rich apabila meninggalkan dua antara yang terapat dengan Rich di AF? Sedih lah, begitu sedih sekali. Sebab saya rapat dengan dua orang ni. Saya juga rapat dengan semua orang, tapi paling rapat dengan dua orang ni. Saya rindu betul dengan orang sekarang ni. Asyik berfikir pasal dua orang. Okeylah, kita mengembalikan kenangan Rich dengan rakaman ini. Itu mahu jadi teman, mahu jadi kekasih selamanya. You can check the one there, other back, the bonnet. What is this? There. What is that? This one. Okay. Kumpulan Strange dia anggotai oleh 5 orang. Saya sebagai vokalisnya. Bagian besar daripada saya punya keputusan untuk mengikut AF juga adalah kerana saya punya ibu bapa sebab orang suka. Okey, itu dia antara detik-detik awal apabila Rich diumumkan sebagai pelajar Akademi Fantasia. Okey, sekarang ni mungkin Rich tertanya-tanyakan siapa lagi, di mana agaknya, bukan Rich saja, berada di rumah juga tertanya di mana agaknya letak kedudukan pelajar-pelajar Akademi Fantasia. Untuk pengetahuan anda, memang keputusan ini adalah keputusan yang agak bertukar dengan drastiknya ya. Kalau Velvet di tangga yang pertama apabila kita umumkan tadi, di manakah letaknya Velvet? Faizal yang selalu mengungguli carta, kali ini di mana pula letak Faizal, dan siapa pula yang menggantikan tempat Faizal di tangga yang pertama? Kalau kita telah bersedia sekarang, boleh kita tunjukkan kedudukan carta 10 pelajar dari tempat yang pertama hingga ke 10. Farhan mengungguli kedudukan peratusan undi dengan 19%. Ini adalah undian yang paling tinggi, peratusan undian yang paling tinggi dia dapati oleh Farhan, dan sepanjang Akademi Fantasia berlangsung ini adalah undian yang paling tinggi, 19%. Faizal di tangga yang kedua dengan 11%. Di tangga yang ketiga adalah Haziq. Di tangga yang keempat Lotte dengan 10% sama dengan Haziq. Velvet di tangga yang pertama apabila dibuka tadi berada di tangga yang kelima. Itulah saya selalu bilang, jangan terlalu selesa pengundi-pengundinya sehingga Velvet jatuh tangga yang kelima dengan 9%. Mirul selesa sentiasa di tangga yang tengah, di tangga yang keenam dengan 9%. Zila di tangga yang ketujuh dengan 9%. Saya tak nampak lagi di mana kedudukan Salima. Didi di tangga yang ke-8 dengan 8%. Ini bermakna Salima berada di tangga yang penghujung, di tangga yang ke-9 dengan 8%, sama peratusan dengan Didi, tetapi jumlah undian yang berbeza di tangga yang ke-9, dan Rich di tangga yang terakhir dengan 7% di tangga yang ke-10. Ini bermakna kedudukan yang paling teruk dan rekod paling teruk bagi Salima. Untuk pengetahuan Rich, Salima adalah antara pelajar wanita yang selalu mengungguli, memecahkan monopoli pelajar lelaki. Tetapi kali ini, adakah ini nasib Salima menggambarkan senario yang baru? Kita tak tahu, hanya akan bermula dalam diari yang bermula esok. Baiklah, kita ingin mengucapkan syabas kepada Rich kerana menjadi pelajar Akademi Fantasia. Inilah dia tanda Rich
menjadi pelajar Akademi Pantas seperti juga Nora Karen yang lain. Inilah dia. Terima kasih. Dan sehelai jaket untuk Rich. Baik-baik dia yang jatuh, yang itu. Kalau jatuh dia ambil yang besar kali tu. Yang ini ya sebagai tanda. Dan ini seperti yang saya katakan tadi, kemungkinan Rich akan kehilangan peluang menonton World Cup pada malam ini. Tetapi Hotlink dengan begitu bermurah hati akan terus membawakan, memenuhi impian Rich untuk menonton pertandingan bola sepak. Dan Rich juga akan dipenuhkan impian untuk menonton pertandingan bola sepak ini bersama dengan Velvet pada malam ini. Okey, dan ini adalah baju yang Rich kena pakai. Ya, tolong buka apa yang ada di dalam sana. Baju yang Rich kena pakai. Okey. Itu dia, malam ni Rich akan pakai baju ini. Okey, inilah dia. Astro ya. Masih lagi kekal dengan Stadium Astro-nya. Okey, terima kasih kepada anda dan kita akan saksikan bagaimana agaknya mereka berada di Hartama Square dalam dari Akademi Pantas. Kita akan laporkan perlawanan antara apa tahu, Brazil lawan Australia 11.45 malam ini. Jadi ucapkan sesuatu kepada pengundi anda. Kepada semua kawan-kawan Rich yang baru, semua kawan-kawan yang menyokong Rich, I'm grateful for your support. Saya akan selalu ingat jasa kamu from the bottom of my heart. Tapi tahu yang Rich akan terus berjuang dari sini dan akan terus menghiburkan kamu semua. Okay, that's the spirit. Okay, kita akan berpisah di sini. Tapi sebelum itu kita saksikan dulu hadiah juara dan naib juara sebelum kita membawa anda secara langsung nyanyian dari Rich. Sekali lagi kita jumpa selepas ini. Naib juara pula akan membawa pulang wang tunai RM10,000 sumbangan Hotlink dan sebuah trofi sumbangan Astro. Sebuah beg pakaian jenama Samsonite. Telefon bimbit tajam M-Mobile 9 berhad. Barangan elektrik AOA Elektronik 9 berhad. Barangan menarik tajam OSIM. Pakej percutian 5 hari 4 malam ke Paris tajaan L'Oreal Paris. Sebuah kereta menarik Toyota Vios 1.5e tajaan UMW Toyota Motor 9 berhad bernilai RM76,300. Juara Akademi Fantasia musim keempat akan menerima hadiah-hadiah hebat. Wang tunai sumbangan Hotlink bernilai RM20,000 dan sebuah trofi sumbangan Astro. Sebuah beg pakaian jenama Samsonite. Telefon bimbit tajaan M-Mobile 9 berhad. Barangan elektrik tajaan AOA Elektronik 9 berhad. Barangan menarik tajaan OSIM. Pakej percutian indah ke Paris selama 5 hari 4 malam tajaan L'Oreal Paris. Sebuah kereta penuh bergaya Toyota Vios 1.5G tajaan UMW Toyota Motor 9 berhad bernilai RM83,900. Dan sebuah kondominium mewah dengan pemandangan indah di A Famosa Melaka bernilai RM240,000. Baiklah, terima kasih kepada anda dan terima kasih kepada mereka yang mengundi Rich. Sila kita bersama, berhibur bersama Rich. Kita jumpa dalam dari Akademi Pantas yang mulai esok. Rich. Berselindung di balik sutra, warnamu pelangi. Engkau mustika hati, pesona cinta, maligai rindu. Malam dingin yang kejam, aku tiada gentar karena cintamu. Misteri alam yang terbongkar, lena jadi sedar karena kasihmu yang dulu didaftari,
di sini.